Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak ulang kaji tajuk-tajuk yang telah kita pelajari, iaitu solat yang sempurna, hadis yang mudah dikasihi yang perlu dihormati, sifat tabligh dan juga beriman kepada kitab. Saya tak nak ulang banyak-banyak, jadi kita teruskan sahaja. Apa itu perkara yang membatalkan solat? Adalah perkara yang kita berulang-ulang contoh menggerakkan anggota dengan sengaja melebihi 3 kali, iaitu melibatkan anggota yang besar seperti kepala, badan, tangan dan kaki. Kalau kita menggerakkan anggota seperti jari, itu adalah anggota kecil. Dia tidak membatalkan solat. Okey, baik. Perkara apa yang membatalkan solat itu berkata-kata, bercakap ketika solat, meninggalkan rukun dengan sengaja, terkena najis pada pakaian, terbuka aurat dengan sengaja, biarkan dia terbuka dengan tidak segera menutup. Terusnya makan atau minum, ketawa atau keluar suara, hilang ingatan kerana gila atau pitam, berpaling dada daripada arah kiblat, kan terang hari itu berubah niat, berhadas, iaitu berhadas kecil atau besar seperti terkentut, terbuang air besar atau air kecil, ataupun bagi perempuan tengah-tengah solat datang haid, dan seterusnya. Yang membatalkan solat adalah murtad. Okey, kita tengok tajuk yang seterusnya, iaitu sifat tabligh. Kita tengok pada sifat tabligh. Apa maksud tabligh? Tabligh itu adalah bermaksud menyampaikan. Okey, sifat ini wajib pada Nabi. Kan kita baru belajar saja macam mana Nabi tidak pernah berputus asa, kan, dengan cabaran yang dihadapi. Lagi tidak mudah berbalas dendam dengan orang, kan kita dah belajar. Lagi apa lagi? Berdakwah dengan secara penulisan, kan? Walaupun diancam, tapi Nabi tidak gentar, tidak takut. Okey, baik. Seterusnya, ingat balik tadi apa maksud tabligh, iaitu menyampaikan. Okey, baik. Kita tengok pada hadis pula. Hadis. Mana hadis Jauh. Alah, tengok muka surat. Hadis surah Al-Fatihah 38. Okey, pada hadis pula kita belajar, iaitu hadis adalah apa? Apa itu hadis? Hadis ialah perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad secara perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat Nabi sendiri. Itu adalah hadis, ya. Hadis, saya ulang, hadis adalah perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad dari segi apa? Perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat Nabi. Okey, antara adab-adab kita mengasihi orang yang muda dan adab mengasihi orang yang tua. Bila kita nak macam mana kita nak mengasihi orang muda, kita bercakap dengan nada yang mesra, mewujudkan hubungan yang baik dengan orang yang lebih muda, menasihati dengan kata-kata yang baik, jangan tengking-tengking. Lagi apa lagi? Melihat mereka dengan penuh kasih sayang. Itu adab dengan orang yang lebih muda dengan kita, serta menunjukkan contoh teladan yang baik. Macam mana pula adab nak mengasihi, menghormati orang yang tua? Memanggil dengan panggilan terhormat, meminta nasihat dan bimbingan, memberi salam, sopan dalam berbicara, ringankan tulang untuk membantu. Nampak orang tua, orang yang lebih tua daripada kita dalam kesusahan, segera hulurkan bantuan, taat kepada orang tua, bersikap lemah lembut dan dahulukan orang yang lebih tua dalam semua hal, kan? Saya dah terangkan hari itu. Kesan ini, bila kita menghormati, mengasihi orang lebih muda, kita akan disayangi dan dihormati oleh orang yang lebih muda. Keluarga akan bahagia, masyarakat hidup aman, orang muda lebih sopan. Wujud kerjasama dalam semua urusan kita. Kita minta tolong adik-adik pun, adik-adik seronok nak tolong kita, kan? Sebab kita kasih kepada dia orang, kita sayang kat dia orang. Macam mana pula kesan menghormati orang lebih tua?
mewujudkan kasih sayang antara muda dan tua. Kehidupan kita lebih berkat kan sebab kita hormat pada orang tua, memperoleh ketenangan jiwa, disayangi oleh Allah dan Rasul, hidup masyarakat lebih harmoni. Okey, baik, kita tengok pula pada tajuk seterusnya, iaitu kita belajar tajuk beriman kepada kitab. Tengok ni tajuk apa? Solat. Okey, beriman kepada kitab. Okey, beriman kepada kitab. Kita dah pelajari iaitu kitab tu adalah wahyu Allah yang mengandungi ajaran Islam. Al-Quran pula adalah kitab Allah yang diturunkan yang terakhir dan satu-satunya kitab yang terpelihara daripada penyelewengan sehingga hari kiamat. Berbanding dengan 3 lagi kitab yang diturunkan tetapi telah diselewengkan. Okey, baik. Al-Quran mengandungi perintah dan larangan Allah yang mesti kita patuhi. Itulah panduan hidup kita. Kita wajib beriman dengan kitab-kitab yang telah diturunkan. Bukan hanya beriman kepada Al-Quran saja. Sebab keempat-empat kitab yang diturunkan tu mengandungi perintah dan larangan Allah yang sama. Cuma 3 kitab lagi itu telah diselewengkan. Berbanding Al-Quran, Allah berjanji untuk melindungi Al-Quran daripada diseleweng. Okey, baik. Kitab-kitabnya apa? Kitab Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Okey, baik. Kesan kita beriman kepada kitab. Iman kita semakin bertambah sebab kita ikut perintah Allah. Mendapat syafaat Al-Quran sebab kita orang yang sentiasa melazimi Al-Quran. Al-Quran boleh bantu kita di akhirat nanti. Okey, seterusnya hidup menjadi tenang dan teratur. Masyarakat sejahtera dan disayangi, dikasihi oleh Allah. Saya rasa kita dah cover, kita dah tengok pada ulang kaji secara ekspres lah, iaitu tajuk-tajuk solat yang sempurna, hadis yang mulia dikasihi yang tua dihormati, sifat tabligh dan beriman kepada kitab. Jadi kamu boleh nanti kamu pergi kepada link yang Ustazah bagi kepada kamu. Kamu pergi kepada link yang Ustazah bagi kepada kamu ni. Okey. Kamu klik pada game ulang kaji ni dan Ustazah akan kongsikan bagaimana nak main game ulang kaji ni. Okey? Okey, itu saja. Assalamualaikum. Untuk hantar tugasan tak perlu minggu ni. Kita hanya ulang kaji sahaja. Saya ulang balik sekali lagi. Kamu kita dengar penjelasan ulang kaji, kamu main game, hantar tugasan tidak ada. Kita hanya ulang kaji sahaja, main game. Okey, itu saja. Assalamualaikum.